Baik, Alhamdulillah sudah kembali kita bersama lagi. Seperti yang dinyatakan oleh rakan setengah saya Atul tadi, kita memperkatakan mengenai dengan projek rintis bagi sistem maklumat bas penumpang. Jadi bersama dengan kita di Studio Rampai Pagi pada pagi ini, dua orang narasumber kita perkenalkan, iaitu bersama di sebelah kanan saya bersama dengan Tuan Muhammad Fauzi bin Kamis, merupakan Ketua Pegawai Malaysia dari Jabatan Pengangkutan Darat. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan tetamu kedua kita itu bersama dengan Puan Nur Hazira binti Puasa, merupakan pegawai tugas-tugas khas tingkat 2 dari Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Ya, baik, Rampai Pagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada keduanya kerana sudi bersama kita pada pagi ini di Rampai Pagi. Jadi untuk seterusnya, untuk ladies first, saya serahkan pada rakan sekitar saya. Silakan. Jadi ingin kita mengongsikan di sini apa sebenarnya ataupun bilakah bermulanya perkhidmatan bas awam di negara ini dan berapa ramaikah pengusaha yang menjalankan. Mungkin Tuan boleh menjelaskannya. Okey, terima kasih Puan. Alhamdulillah, sejarah awal perkhidmatan bas awam di negara ini, negara Brunei, bermula pada sekitar tahun 1968. Dioperasikan oleh syarikat Haji Awang Damit pada masa itu bagi laluan Jalan Pasir Berakas. Alhamdulillah juga pada masa ini sejak bermulanya itu sebanyak 11 syarikat yang menjalankan aktiviti perkhidmatan bas awam, terdiri daripada 5 syarikat bagi daerah Brunei Muara, syarikat tempatan, dan 1 syarikat bagi daerah Belait, manakala 5 syarikat lagi yang menjalankan perkhidmatan bas awam laluan dari Seria menuju ke Bandar Seri Begawan. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Ya. Itu dia sedikit penjelasan dan juga merupakan mukadimahkan sejarah awal mulanya dengan topik yang kita bawakan ini. Baik, Tuan, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita iaitu Tuan Muhammad Fauzi, dan kita ingin mengetahui, Tuan, apakah antara isu-isu yang dihadapi dalam perkhidmatan pengangkutan awam ini? Silakan. Terima kasih. Antara isu-isu yang dikenal pasti yang dihadapi oleh perkhidmatan pengangkutan awam pada masa ini adalah antaranya seperti kekurangan atau ketiadaan maklumat perkhidmatan bas awam, seperti jadual-jadual bas awam, kemudian maklumat perjalanan, maklumat laluan, dan juga maklumat kekerapan yang dipanggil frekuensi itu. Kemudian yang kedua, perkhidmatan pengangkutan bas awam yang tidak menentu, maksudnya jamnya tidak menentu. Dan akhir sekali keadaan perhentian-perhentian bas yang kurang memuaskan pada masa ini. Itulah yang didapati antara isu yang telah dikenal pasti. Okey, itu antara isu-isunya. Dan di sini mungkin Puan Hazira boleh menjelaskan apakah antara perancangan pihak Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dalam menangani isu yang berkaitan dengan perkhidmatan bas awam ini. Okey, terima kasih Puan di atas pertanyaan mengenai perancangan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dalam menangani isu yang telah dikongsikan oleh Tuan Fauzi sebentar tadi. Jadi sebagai salah satu usaha pihak kerajaan juga dalam meningkatkan kualiti sistem pengangkutan bas awam selaras dengan inisiatif dan pelan tindakan yang terkandung di bawah objektif-objektif strategik, pelan strategik Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi ataupun MTIC 2025 dan juga visi pelan berkenaan iaitu negara pintar terhubung ataupun Connected Smart Nation. Jadi satu projek rintis bernama Sistem Maklumat Bas Penumpang ataupun nama Inggerisnya Bus Passenger Information System ataupun nama singkatnya BPIS akan mula diperkenalkan selama 4 bulan dan akan melibatkan 6 laluan utama di daerah Brunei Muara. Jadi projek rintisannya ia adalah hasil kerjasama
di antara Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dengan Kerajaan Jepun melalui Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan. Jadi projek rintis ini ia adalah di bawah program inisiatif Smart City supported by Japan ASEAN Mutual Partnership ataupun lebih dikenali sebagai Smart Jam, yang mana juga turut disokong oleh platform ASEAN Smart Cities Network. Ya. Okey. Itu dia. Ya. Dan berikutnya kita masih lagi bersama dengan Puan Hazirah. Ya, Puan, kita ingin mengetahui apakah teknologi yang akan digunakan dalam projek rintis ini, mungkin dapat dijelaskan, silakan. Okey. Terima kasih Tuan An. Jadi bagi menjawab pertanyaan Tuan mengenai teknologi yang akan digunakan, projek rintis sistem maklumat bas penumpang akan memperkenalkan penggunaan sistem dan juga aplikasi yang dikenali sebagai Smart Mobility Operation Cloud ataupun SMOC bagi nama singkatnya. Aplikasi ini boleh dimuat turun nanti pada satu tarikh yang akan ditetapkan lagi kemudian melalui Google Play Store dan juga Apple's App Store. Jadi melalui aplikasi tersebut, ianya akan dapat memberikan maklumat kepada pengguna-pengguna bas awam ataupun orang ramai yang berminat juga maklumat mengenai pergerakan dan juga kedudukan bas awam secara real time. Di samping itu juga, sistem ini juga akan membolehkan pengendali dan juga pemandu bas awam untuk melaksanakan perkara-perkara seperti contohnya bagi pemandu bas awam untuk merekodkan jumlah penumpang ataupun yang kami panggil ridership di setiap laluan perkhidmatan masing-masing melalui aplikasi pemandu mereka. Manakala bagi pengendali ataupun operator pula, mereka akan dapat memantau keberadaan kesemua bas awam secara real time melalui sebuah aplikasi web pengendali. Ya. Alhamdulillah, jadi nampak begitu detail sekali ya. Untuk yang penting adalah lebih memfokuskan kepada keselamatan penumpang sebetulnya ya. Ya. Jadi di sini mungkin Tuan Fauzi boleh menjelaskan syarikat manakah yang terlibat dalam projek rintis ini dan apakah antara laluan-laluan yang telah dikenal pasti. Terima kasih Puan. Alhamdulillah bagi projek rintis ini insya-Allah 5 syarikat yang akan menjalankan perkhidmatan bas awam di daerah Brunei Muara ini akan ikut serta, iaitu syarikat kerjasama kampung Tanjung Nangka dengan tanggungan Berhad yang menjalankan laluan barat. Yang kedua, syarikat ADBS Sendirian Berhad yang menjalankan laluan-laluan keliling, perdagangan dan laluan utara. Yang ketiga, syarikat PHLS Sendirian Berhad yang menjalankan laluan timur. Keempat, Koperasi Tasamul Mukim Lumapas Berhad yang menjalankan laluan selatan, dan satu lagi syarikat yang juga menjalankan laluan selatan, iaitu syarikat kerjasama kenderaan pengangkutan Mukim Pekalan Batu dengan tanggungan Berhad yang menjalankan juga laluan selatan. Kenapa ada 2 syarikat ini? Sebabnya laluan selatan ini laluan yang yang paling banyak adalah insya-Allah banyak ridership, itu melalui Jalan Tutong menuju ke Sungkurung atau itulah yang sebabnya ada 2 syarikat atau yang menjalankan. Ya, baik, alhamdulillah. Dan Tuan, kita ingin mengetahui, mungkin ini masih lagi bersama dengan Tuan ya, mengenai dengan berapa buah bas awam yang terlibat ya dalam projek ini dan apakah peranan pemandu bas dalam projek ini. Okay, alhamdulillah, projek rintis ini sekarang akan melibatkan sebanyak 27 buah bas yang terdiri daripada syarikat-syarikat yang dinyatakan tadilah, daripada 5 buah syarikat tadi ya. Manakala peranan pemandu-pemandu bas ini ia ada peranan utamanya, iaitu ia memasukkan data penumpang yang naik dan turun bagi setiap perjalanan yang telah ditetapkan.
ke dalam alat telefon pintar ada smartphone yang disediakan di dalam bas itu. Oh, Jadi itulah peranan-peranan utama pemandu bas. Jadi di sini mungkin Puan Hazira boleh menjelaskan apakah antara hasil yang diharapkan daripada pelaksanaan projek Rintis ini. Okey, terima kasih Puan. Melalui pelaksanaan projek Rintis ini adalah diharapkan ianya akan dapat menghasilkan maklumat dan juga data mengenai jumlah penumpang ataupun ridership yang mana seperti yang dikongsikan tadi akan direkodkan oleh pemandu bas awam itu sendiri. Selain daripada jumlah penumpang data mengenai ketepatan masa ataupun punctuality bas awam juga turut diharap akan dapat dihasilkan. Jadi maklumat-maklumat dan data-data yang dihasilkan ini diharap akan dapat menyumbang kepada peningkatan pelaksanaan bas awam di negara ini, termasuklah juga untuk meningkatkan kualiti kemudahan pengangkutan bas awam melalui digitalisasi. Di samping itu juga, pihak Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi juga akan mengadakan kaji selidik kepada orang awam dan pengguna-pengguna bas awam bagi mendapatkan maklum balas mereka mengenai sistem maklumat bas penumpang yang akan digunakan semasa tempoh projek Rintis ini dijalankan. Alhamdulillah. Itu yang dapat kita bawakan dua penonton menerusi wawancara kita pada hari ini, iaitu segmen Negara Pintar Terhubung. Jadi projek Rintis Sistem Maklumat Bas Penumpang. Jadi mungkin Tuan Fauzi sendiri ada harapan dalam projek ini dilaksanakan. Okay. Terima kasih. Alhamdulillah. InsyaAllah dengan adanya projek Rintis ini nanti adalah diharapkan kepada warga-warga kita ni untuk menaiki perkhidmatan bas awam ini, mencuba dulu. Macam sebelum ini memang ada information, ada maklumat yang dapat, insyaAllah dengan adanya aplikasi ini sekarang akan dapat juga Puan Hazira tadi explain, dapat di-download. Jadi di sana sekarang kita ni akan dapat melihat laluan-laluan bas atau pukul berapa ia sampai, jadi di mana sepatutnya kita menunggu bas. So insyaAllah dalam aplikasi itu akan diadakan nanti, akan dicuba dulu, kemudian akan dilaratkan kepada orang ramai, dengan harapan orang ramai akan boleh menggunakanlah, mencuba aplikasi tersebutlah, insyaAllah untuk Jadi kemudahan bila orang ramai. sebenarnya ianya akan dibukakan kepada orang ramai aplikasi ini, ataupun sudah ianya dibukakan untuk mengetahui lebih lanjut lagi, ataupun masih dalam perancangan? Jadi perancangan mengenai projek Rintis ini adalah perbincangannya masih berlangsung di antara pihak-pihak yang berkepentingan yang terlibat sama di dalam projek Rintis ini. Walau bagaimanapun persiapannya pada masa ini, persiapannya berada di peringkat akhir sudah, termasuk juga latihan-latihan kepada pengusaha-pengusaha bas awam dan juga pemandu bas awam itu sendiri, seperti yang dikongsikan Tuan Fauzi itu. Pemandu bas awam ni peranan dorang dalam projek rintisan ini juga dikira penting lah tuan, sebab dorang mesti memasukkan data-data jumlah penumpang. Dan kita yakin juga nanti mungkin Puan dan juga Tuannya menerusi media penyiaran juga akan insyaAllah dapat membantu untuk memberi penjelasan atas tata cara nanti insyaAllah di masa-masa akan datang Jadi untuk memudahkan kepada orang awam khususnya yang jadi dapat mempelajari ataupun mengetahui akan informasi yang telah pun dikongsikan bersama tadi. Baik Ridwan, terima kasih kami ucapkan kepada tetamu undangan kita pada hari ini yang sama-sama menjelaskan mengenai dengan projek Rintis Sistem Maklumat Bas Penumpang. Itu bersama sebentar tadi Yang Mulia Tuan Muhammad Fauzi bin Khamis, itu selaku Ketua Pegawai Malaysian Jabatan Pengangkutan Darat, dan juga Puan Nur Hazirah binti Puasa, itu Pegawai Tugas-Tugas Khas tingkat 2 Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.